Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahim abahu Azar yawmal qiyamati wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun fayaqulu lahu Ibrahim alam akul laka la ta'sini fayaqulu abuk fal yawma la a'sik fayaqulu Ibrahim ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad fayaqulu Allah ta'ala inni haramtul jannata 'alal kafirin thumma yuqal ya Ibrahim ma tahta rijlaik fa idza huwa bidhikhin multatikhin fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Hadis rawahul Bukhari. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah membaca dua bahagian kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran Al-Karim melalui surah Maryam dan juga surah Al-Anbiya. Maka mudah-mudahan kita dapat melihat pengajaran yang besar bagaimana Allah Ta'ala mengajar kepada kita. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ahli keluarganya ditolak dan berdakwah kepada kaumnya juga ditolak. Maka akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti mempertemukan balik Ibrahim dengan ayahnya yang menentang dia semasa hidup di atas dunia. Hadirin dikasihi oleh Allah. Tetapi pada hari itu keadaannya telah berbeza. Dahulu ayahnya terlibat membakar Nabi Ibrahim. Tetapi pada hari akhirat kata Nabi, ayahnya pula duduk dalam keadaan menanti-nanti syafaat daripada Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi bersabda, tak kala Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya, wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun, di atas muka ayah Nabi Ibrahim itu terdapat warna panggil tanda kehitaman. Hitam di sini bukan warna kulit dia, tapi nak menunjuk keadaan kecewa, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Melayu kata nasi telah menjadi bubur. Macam itulah wajah calon PSM kata dah mengsara. Kan? Kecewa sungguh tuan-tuan. Kan? Kecewa. Apa senyum? Tapi ini bukan bisikan syaitan. Makna kecewa. Sebab apa? Sebab dahulu Ibrahim telah memberi amaran tentang adanya yaumul hisab, tetapi dia tak percaya. Maka apabila berlakunya kiamat, maka ayah Nabi Ibrahim datang pada hari tersebut, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka pada hari itu tidak ada lagi penyesalan, malaikat dia terpaksa menerima. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Ni ayat tu baca kan dalam suratul Mulk. Allah sebut pada hari kiamat nanti ahli-ahli neraka ni saling bercakap sesama mereka. Lau kunna nasma', kalaulah dahulu kami mendengar. Dengar molek. Au naqil, atau kami berfikir. Lepas dengar kena fikir betul ke tak betul.
ma kunna fi ashabis sa'ir, maka hari ini kita tidak berada di dalam neraka. Wal iyadu billah. Mohonlah dengan Allah kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk ini, yang akan berkata-kata dengan kata-kata yang sangat hina ini. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir fa'tarafu bidzambihim. Pada hari itu mereka terpaksa mengakui dosa-dosa mereka. Hari ni kalau orang sebut dosa tak mengaku. Hari ni kalau orang sebut itu adalah suatu kemurkaan Allah, dia tak berasa tu Allah murka, maka bila mana dia betul-betul berada di dalam azab Allah Ta'ala, fa'tarafu bidzambihim, maka kata mereka, kita ni betul-betul orang berdosa. Allah sebut mereka mengakui dosa masing-masing. Lalu pada waktu itu Allah Ta'ala memberitahu, menjawab apa yang mereka semua sebut dalam neraka itu. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Apa maksud fasuhqal li ashabis sa'ir? Orang bila tersepit, orang nak pertolongan, kan? Tengah kira-kira undi, padam api. Betul tak? Lepas nyala balik kalah. Bila kalah, orang akan memohon pertolongan. Macam-macam rayuan dibuat. Lalu apa jawapan SPR? Tengok. Itulah maksud fasuhqal li ashabis sa'ir. Allah jawab, tidak ada lagi rahmat bagi ahli neraka. Maka wal iyadu billah, kita akan dihumban dan dibakar. Yang Allah sebut keadaannya orang-orang yang dibakar dalam neraka ni dalam surah Al-A'la, kita baca semua. Keadaan dia lagu mana tuan-tuan? Thummala nak puasa pula dah ni. Kita ni nak puasa pula dah. Orang buat dah banner ambang Ramadan. Bila masuk Ramadan, surah ni akan dibaca dalam solat witir. Thumma la yamutu fiha wala yahya. Apa maksud? Maka tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kematian di dalam neraka, dan tidak pula mereka selamat. Maksud wala yahya bukan maksud dak hidup, maksud dak selamat. Mereka hidup dalam keadaan seksa. Inilah keadaan tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka sebab itulah wajah ayah Nabi Ibrahim ni menjadi hitam. Menjadi hitam kerana terlalu kecewa. Pada waktu itu Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah dahulu saya dah beritahu? Bukankah dahulu saya telah memberitahu kepada ayah, jangan sekali-kali mendurhakai saya. Maksud durhaka di sini ialah Ibrahim sebagai utusan, yakni jangan durhaka kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ayahnya menjawab, fal yauma la a'sik, wahai Ibrahim, pada hari ini aku tidak akan mendurhakaimu lagi. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kepada kita di dalam Quran banyak tempat. Memang tabiat orang nak mati dan tabiat orang yang telah mati dihumban ke dalam neraka, dia akan menyesal. Dan bila dia menyesal, dia berusaha untuk memujuk Allah bahawa dia mampu berbuat kebaikan kalau diberi peluang kali kedua. Antaranya ayat yang berada di hujung surah Al-Munafiqun. Kita baca suratul Munafiqun. Munafik dalam Quran kita dah sebut dah itu, ada perkataan musyrik, ada perkataan kafir, ada perkataan munafik, ada perkataan murtad. Ingat lihat, ini mustalahat, terminologi yang Allah guna dalam Quran. Musyrik
ialah orang yang menjadikan bagi Allah Tuhan yang lain. Orang Mekah dia memanggil Allah dan dia menyembah berhala. Sebab tu Allah panggil mereka musyrik. Dalam Quran jelas Allah sebut walau karihal musyrikun. Kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah, maka setiap yang musyrik adalah kafir. Sebab tu Allah panggil orang Mekah juga dengan perkataan kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Dua-dua orang Mekah. Musyrik pun orang Mekah, kafir pun orang Mekah. Kau sukun tak berani. Nak letak jawatan dah lusa, tak berani juga tuan-tuan. Ya. Baik, boleh ya? Tak kafir. Kafir tak? Sudah. Tak berani kita mau lah. Ya. Cuaca elek kafir, betul kan? Siapa lagi? Alim Guan M pun kan? Kafir. Berani pula. Boleh faham? Ni nak sebut takut kita diingat Abu Lahab yang kafir. Boleh tak? Yang tidak beriman dengan Allah adalah kafir. Tengok, munafik beriman dengan lidahnya, menyembunyikan kufur di dalam hatinya. Maka muamalahnya muamalah Islam, matinya disembahyang dan dikebumikan di perkuburan Islam, tetapi hukumnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menegaskan orang munafik adalah kafir. Wal iyad billah. Betul tak? Allah sebut dalam surah At-Taubah. Allah kata apa? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar nara jahannam hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabum muqim. Satu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allah guna perkataan yang sangat terang, innahum kafaru billah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu sebenarnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mati pada hari ini dalam keadaan fasik. Ini jelas munafik adalah kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama sebut bila menyebut nama Abdullah bin Ubay, layak kita menyebut dengan laknatullah. Boleh tak? Laknatullah. Sebab dia telah sabit nas di dalam Quran Al-Karim. Kemudian yang keempat, murtad. Murtad ialah orang yang keluar daripada Islam, sama ada dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, atau dia secara terang mengisytiharkan dia keluar daripada Islam. Itu adalah murtad. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua perkataan atau istilah tadi adalah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran supaya kita tidak keliru, supaya kita ni menjadi jelas, supaya kita tahu masa mana kita nak menyebut dengan perkataan-perkataan tadi. Allah ajar kita satu persatu. Baik, maka ayah Nabi Ibrahim berkata, fal yauma la a'sik, hari ini aku tak akan durhakamu lagi wahai Ibrahim. Begitulah di hujung surah Al-Munafiqun tadi Allah menyebut apabila datang ajal kepada mereka, golongan ini menyeru kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, bolehkah kiranya engkau memberi tempoh kepadaku
kepada suatu masa yang dekat sedikit lagi. Boleh tak jangan matikan aku hari ni? Itu maksud ayat. Boleh tak ya Allah beri tempoh sikit lagi? Sebab apa? Fa as-saddaqa, kerana aku ingin bersedekah. Antara sifat orang munafik ialah bakhil. Bila diajak untuk menginfakkan harta fi sabilillah, Allah sebut dalam surah At-Taubah sebelum pengisytiharan tadi, Allah kata apa? Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Tengok siapa Allah guna begitu perkataan. Allah tak sebut perkataan bakhil. Allah sebut yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam rapat tangan mereka, yakni mencengkam harta benda mereka, tak melepas. Bila mana Rasulullah menyeru kepada mereka untuk menginfakkannya fi sabilillah, lalu tak kala mereka nak mati, kata Allah, dia minta dengan Allah Ta'ala, boleh tak tangguh? Sebab fa as-saddaqa, ya Allah, kerana aku ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan mendapati diriku, ya Allah, engkau sendiri akan melihat diriku. Pandai dia beri jaminan. Boleh ya? Bila kalah dia pun berucap, kita seharusnya mendampingi rakyat. Tengok. Bila kalah teruk. Itu dah TV. Tengok TV. Dah tengok dah. Oh, berat. Kan? Berat. Dia kena tengok dah juga, tuan-tuan. Supaya kita dapat tahu. Bila kena, orang akan menyebut. Kan? Pepatah kata apa? Bila tergadah, apa dia? Saya tak ingat dah. Kan? Sibuk dengan kos sukun, tak ingat pepatah Melayu. Baik, tuan-tuan. Maka mereka kata kepada Allah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia minta dengan Allah. Adakah Allah tertipu dengan pujuk rayu ini? Dah. Allah jawab tu, wala yuakhir walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan sama sekali memberikan tempoh. Maknanya muktamad dia mati dalam keadaan kafir. Wal iyad billah. Maka ayah Nabi Ibrahim merayu. Ayat berapa? Ayat akhir Suratul Munafiqun, tak silap ayat ke-7. Kita ayat At-Taubah tadi ayat 60. Kita tengok 71. Betul? Betul. Dia dua sifat Allah letak sekali, wal mu'minuna wal mu'minat, sebelumnya al munafiquna wal munafiqat, ayat 60 lebih. Betul kan? Baik, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tengoklah bagaimana ayah Ibrahim juga menyebut perkataan yang sama. Fal yauma la a'si, kata Nabi. Ayah Nabi Ibrahim pada hari itu merayu, wahai Ibrahim, hari ini aku tidak akan mendustaimu lagi. Baik. Apa berlaku, tuan-tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca surah Maryam dahulu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, surah Maryam dan penghujung surah Asy-Syu'ara yang pernah kita balik sebelum pada ni. Apabila ayah Nabi Ibrahim berkata kepada Ibrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Lalu berkata ayah Nabi Ibrahim, mengapa engkau terlalu dengki kepada Tuhanku, wahai Ibrahim? Tinggalkanlah aku berseorangan, Ibrahim. Kalau engkau masih berdegil, aku akan membunuhmu. Ini perkataan ayah Nabi Ibrahim, sangat-sangat keras. Tapi apa jawapan Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika. Ayah, mudahan kamu akan mendapat keselamatan. Sa'astaghfiru laka rabbi,
kerana aku akan cuba memohon Tuhanku untuk mengampunkan kamu. Ibrahim pernah minta. Sebab apa Nabi Ibrahim beri jaminan gitu? Innahu kana bi hafiya. Ibrahim jawab, ayah, sesungguhnya Allah itu denganku hafiya. Tahu maksud hafiya? Dah tahu? Macam Anwar dengan Tan Sri Khalid. Dia tak belajar tu ya. Macam apa kata? Hafiyah ni maksudnya sangat rapat. Tak canggah langsung. Tu maksud hafiyah. Pendek kata, setiap apa yang Ibrahim nak, Allah akan makbulkan. Begitu maksud hafiyah. Jadi dia pesan ke ayah dia, tak apalah ayah nak marah lagu mana pun, mudahan satu masa Allah mengampunkan dosa, saya akan cuba, sebab Allah ni sangat baik. Begitulah dalam surah Asy-Syu'ara, Ibrahim juga menjanjikan perkara yang sama. Mengapa Ibrahim menjanjikan perkara-perkara ni? Kerana Allah sebut Ibrahim ni ada sifat yang tidak ada pada orang lain, iaitu halim. Sifat lemah lembut. Sifat tak tahan tengok sesuatu kecelakaan berlaku pada orang lain. Itu sifat Nabi Ibrahim. Tapi Allah ampun tak dosa. Ini masalah. Sebab tu kalau kita baca Quran perhabis, tak silap saya dalam surah Taubah, apabila Rasulullah berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Ubay, ini kes sama ni, maka Allah menerangkan balik tentang taubat Nabi Ibrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi. Allah buat press statement, takut benda ni jadi trend. Boleh faham? Takut jadi trend lagi. Ayah kita gini dengan dia datin, tak apalah, mudah masuk syurga. Boleh faham tak ni? Takut jadi trend kan? Maka Allah pun jawab kepada Nabi, tidaklah istighfar Nabi Ibrahim dahulu. Kat mana? Dalam surah Maryam. Boleh faham? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Allah jawab di tempat lain, bukanlah taubat Nabi Ibrahim terhadap ayahnya dulu benar-benar taubat, tetapi kata Allah, itu adalah kerana Ibrahim seorang yang menunaikan janji. Habis apa maksud? Taubat itu tidak makbul. Boleh tak? Taubat yang demikian tidak makbul. Tetapi oleh kerana Ibrahim ni sangat lembut, dia memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila bertemu di hari akhirat, kata Nabi, tak kala ayahnya cuba menunjukkan sifat nak kembali, padahal kiamat dah. Kiamat ni telah putus segala-galanya. Ibrahim pada waktu itu dengan sifatnya yang sangat lembut terus berkata, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Tuan-tuan boleh tengok janji ni di dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat ke-87, 89, kata Allah Ta'ala, wala tukhzini yawma yub'atsun. Allah, tolonglah jangan engkau hinakan aku pada hari kiamat. Dan ini janji antara Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi guna lagi harta benda dan anak pinak. Hari ini harta berguna, anak ramai berguna. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari tersebut la yanfa', harta tak berguna, dan juga anak ramai pun tidak berguna. Sebab tu antara ucapan kekesalan ahli neraka Allah sebut dalam Quran ialah terdapat dalam suratul Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
Dan tak kala orang-orang yang menerima kitab di tangan kirinya, mereka berkata, alangkah baiknya kalau Allah tidak memberikan kitab ini pada hari tersebut, tuan-tuan. Kalaulah SP atau umum lah hilang wang taruhan, Allah akan baiknya, betul kan? Nak puas panduk malu tu. Nasib baik Kota Damansara dapat 7,000. Kalau tidak tak jalan lah. Boleh faham? Keadaannya dia berasa malu pada hari tersebut. Lalu kata Allah Ta'ala, mereka berkata-kata dan kata-kata ni, ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Aku tak tahu dah apa nak jadi lepas pada ni terhadap diriku kerana hisab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya laitani ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baik kalau mati itulah yang terakhir. Tengok tuan-tuan, atas dunia tak mau mati, bila Allah bangkitkan pula hari akhirat tak mau hidup pula. Sebab apa ni? Sebab kecewa. Lalu dia terpaksa juga hidup. Maka tak kala dia hidup, dia menyebut ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak berguna lagi harta benda kepadaku, dan telah binasalah kekuasaan yang aku miliki. Tak ada dah. Tak ada. Bila azab Allah tiba, bila ketentuan Allah tiba, sekuat mana manusia akan binasa. Sebab tu Allah memberi peringatan kepada Nabi dalam surah Ibrahim. Kata Allah, la tahsabannallaha ghafila amma ya'malu zalimun. Muhammad, kalau kamu dianiaya, kalau kamu diseksa, kalau kamu dihalau, kalau kamu macam-macam, jangan kamu sangka Allah tidak peduli apa yang berlaku. Allah peduli sebenarnya. Boleh faham ya? Bagaimana berlakunya ketidakadilan persempadanan semula, Allah peduli. Contoh contoh kan. Tak, Allah tak peduli, tak? Tak berani. Tak berani. Kau Allah tak masuk campur dalam urusan pilihan raya? Ada urusan Allah ke tak? Kat mana ayat? Baru betul. Baru betul. Sebab Allah sebut fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Betul tak? War rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau betul kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, setiap benda yang kamu pertelingkahkan, hendaklah kamu rujuk kepada Allah dan Rasul dulu. Jadi kita orang beriman buat satu benda kena tahu. Ibadat tanpa ilmu adalah tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat dengan ilmu diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Orang pergi ngundi, dia tak pangkah BN sebab dia benci dengan apa berlaku. Boleh tak? Dengan dia tak pangkah BN sebab dia tahu di situ ada penyelewengan agama, maka pahala berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Allah sebut la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu berbuat suatu perkara dengan orang yang tidak tahu sebab dia berbuat sesuatu perkara di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena tahu tuan-tuan. Maka setiap perkara, khususnya kata Allah, kezaliman pemerintah kepada rakyatnya, Nabi juga mengalaminya di Mekah. Diseksa, dihina, dihalau, diusir, dibunuh pengikutnya. Allah kata la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu menyangka Allah tidak ambil peduli.
Hebat sangat Abu Jahal, hebat sangat Abu Lahab, hebat sangat orang Mekah melakukan apa yang mereka nak lakukan. Jangan berasa Allah tidak peduli. Kata Allah, sebenarnya innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sebenarnya kata Allah, aku sengaja memanjangkan tempoh mereka. Beri masa dia, tak apalah. Dia nak buat apa dia buatlah dulu, sampai masa mata mereka terbeliak. Apa maksud ayat ni? Bukankah semua manusia akan mati? Pada hari dia mati ada kekuasaan lagi tak? Ada. Suami yang zalim pada hari dia mati ada kekuasaan lagi tak? Tak ada. Ada tak? Begitulah orang yang lebih atas kata Allah, seumpama Jabbarut, mereka yang terlalu kuat kuasa mereka satu ketika dahulu. Kalau Mekah Quraisy lah. Sebelum tu Nabi Musa Fir'aun, sebelum tu Nabi Ibrahim siapa dah? Namrud. Begitulah seterusnya pada setiap zaman. Pada hari mata mereka terbeliak, adakah ada orang boleh selamatkan dia? Dia akan terbujur kaku. Dan maksud ayat ni lebih dahsyat, kerana Allah maksudkan ialah pada hari mata mereka terbeliak, bermulalah azab sengsara yang berpanjangan sampai ke hari kiamat, dan kemudian digandakan azab di dalam neraka Jahannam wal iyadzu billah. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita kena pegang. Jangan ingat Allah ni tak ambil peduli. Jangan ingat begitu. Allah ada bersama dengan kita, dan kezaliman itu akan membawa pada hari kiamat. Sebab itulah orang yang berkuasa atas dunia ni, pada hari dia bertemu Allah, disebut depan Allah, halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah binasa. Habislah. Dia terpaksa cari orang yang mereka hina dahulu. Siapakah yang dihina dahulu? Al-anbiya wal mursalin. Sebab tu dalam suratul Waqiah Allah sebut di awal ayat lagi, khafidatur rafi'ah. Orang yang dahulunya tinggi atas dunia akan hina pada hari akhirat, dan orang yang rendah pada kehidupan dunia akan menjadi tinggi pada hari akhirat. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, maka nabi-nabi ni pula diberikan oleh Allah syafaat. Antara yang mempunyai syafaat ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kedudukan Nabi Ibrahim di sisi Allah pula sangat tinggi. Dalam suratul Nisa kita dah baca dulu dalil bagaimana Allah menyebut kepada kita kedudukan Ibrahim. Wattakhadha Ibrahim, bukan Ibrahim hak ada ini berhali ke mana ke, bukan. Wattakhadha Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim khalila, sebagai kekasih. Dahlah perkataan tadi hafiyah, rapat, akses, maknanya full access lah. Boleh faham? Boleh serba-serbi. Sebab apa? Dia adalah Khalilullah. Dan Ibrahim dengan ruang tersebut telah berkata kepada Allah, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji tidak akan menghinaku pada hari kiamat? Kat mana janji ni? Suratul Syu'ara yang kita baca tadi. La wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka dia pun cuba menerang kepada Allah, yakni Nabi Ibrahim, fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah kehinaan yang lebih besar kepadaku malaikan ayahku dijauhkan daripadaku. Bila ayah ada dekat tapi dipisahkan, ini hina, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Ibrahim kata, kalaulah aku duduk tempat baik, ayahku duduk tempat tak baik, ini penghinaan bagiku. Sedangkan engkau telah berjanji tidak akan menghinaku, wahai Allah. Apa jawapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda lagi, fayaqulullahu ta'ala inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku telah pun mengharamkan syurga kepada orang-orang yang kafir. Berguna tak syafaat? Artinya tuan-tuan, jangan kita mencari pasal dalam perkara ni. Perkara mana? Perkara menerima seruan Nabi. Sebab tu kita jangan lupa tiap-tiap kali berdoa, kita berdoa kepada Allah dengan satu doa yang didoakan oleh para sahabat, yang akhirnya Allah rakam dan letak dalam Quran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kita asal tak tahu. Orang Mekah dulu tak tahu, dan semua orang tak tahu kerana telah sesat. Sehinggalah datang seorang penyeru. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nadhira. Nabi, dia mari membawa berita baik dan juga ancaman. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Macam-macam kata Allah sebut dalam Quran. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Orang selalu baca ayat ni tu. Ada setengah golongan kata ayat ini menunjukkan dalil bahawa tidak ada politik dan tidak ada panggil apa dia ni? Jihad politik lah tak ada dalam Islam. Sebab Allah sebut fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Apa maksud ayat ni? Saya selalu semayang kat Masjid UMNO, Tok Imam UMNO, saya baca ayat. Betul? Tak ajar dengar? Tak ajar dengar ayat? Tak ajar ya? Apa maksud? Tok Imam UMNO confirm tak faham. Dah betul? Bak Jakin tak ajar ni. Jakin mengajar protokol imam dan juga Bilal. Ya. Sebab tu ada surah Tok Bilal lepas maya sunat dia pun ambil mikrofon tu qomat. Sebab masa cukup dah 5 minit. Allahu akbar, Allahu akbar, syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadar Rasulullah, ya salati halal falah. Habis dia qomat. Tok imam tak ada, makmum pun tak ada belakang. Dia tak sedar. Makmum tak naik lagi atas surah ambil wudu. Boleh faham? Dan Tok Imam tak hafal lagi surah. Ya qomat dah. Sebab apa? Protokol. Boleh faham tak? Protokol mesti ditepati. Lepas semaya lepas dia azan, dia semaya sunat. Lepas dia habis semaya sunat, dia wirid sekejap, target 5 minit, 10 minit, dia pun qomat. Ni tuan-tuan yang diajar. Tidak diajar agama. Fadzakir Muhammad, tetapkanlah dirimu memberi peringatan. Allah suruh. Sebab innama anta mudzakir, kerana sesungguhnya kamu memang ditugaskan sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ingat Muhammad, kamu ke atas mereka bukan penakluk. Ayat ni menjadi dalil bagi setengah pihak yang penakut, menunjukkan bahawa Nabi bukan penakluk. Maka kita tak perlu sibuk-sibuk. Tak perlu sibuk-sibuk. Habis tugas kita fadzakir, memberi peringatan. Tu jenis pikul puyuh ujung-ujung minggu, ujung-ujung bulan. Boleh faham? Duk bawa silap dalam memahami tafsir Al-Quran. Tuan-tuan, cuba tengok ujung ayat tu Allah sebut apa? Illa man tawalla wa kafar
fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Apa maksud ayat ni? Ya ingat ke berat? Sedap tu iman tak ditarik. Illa man tawalla wa kafar. Sedap dia baca Maya Isa. Faham? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dia tekan tu, kena tu. Tapi dia faham tak? Tak faham. Habis tu apa tekan? Ingat jiwa umrah dengan surah yang baca lagu tu. Dia pun baca. Ada apalah, kan? Baca sedap tak apa. Itu adalah suatu tuntutan dalam agama. Tapi esok king undi amno berat. Hak dia undi itulah yang tu imam baca Maya Isa malam tadi. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling daripada peringatan Nabi dan engkar terhadapnya, fayu'adzibuhu Allahu al-adzabal akbar, maka pasti Allah akan mengenakan kepada mereka azab akbar yang sangat besar. Waliyadu billah. Tuan-tuan, maka Nabi ni pemberi peringatan. Dia menyampaikan peringatan kepada kita. Setiap nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam adalah penyampai peringatan. Tapi tak kala mereka ni menyampai peringatan, selalu sahaja manusia menolaknya mentah-mentah. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhirnya pada hari kiamat mereka ni mula menyesal, merayu kepada Allah Taala. Dan nabi-nabi yang mempunyai syafaat ni sangat-sangat nak memberi syafaat, termasuklah Nabi Ibrahim. Lalu Allah menjawab kepada Nabi Ibrahim, inni haramtul jannata alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku telah pun mengharamkan syurgaku kepada orang-orang yang kafir. Walhiyadzubillah. Allah sebut secara direct pada Nabi Ibrahim, maknanya tidak berguna lagi syafaat. Tidak berguna lagi syafaat. Tuan-tuan, adapun untuk umum manusia, insya-Allah lepas ni kita akan bertemu satu hadis yang Nabi akan cerita di akhirat manusia mencari beberapa orang Nabi, khususnya ulul azmi minar rusul, untuk memohon syafaat. Lalu setiap kali mereka mendatangi nabi-nabi ini juga menyebut kesilapan masing-masing, menjadikan mereka berasa malu untuk memohon dengan Allah untuk kita. Waliyadzubillah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah Nabi Ibrahim. Tak kala orang datang kepadanya, dia menjawab, sesungguhnya aku telah melakukan 3 kesilapan. Ibrahim sebut atas dunia dulu dia melakukan 3 kesilapan. Apa kesilapan ini wallahu a'lam. Tapi kalau kita boleh baca Quran, boleh jadi kerana tersilap melihat matahari. Betul kan? Allah sebut, inilah Tuhanku. Dia melihat bulan, inilah Tuhanku. Dia melihat apa lagi? Bintang, inilah Tuhanku. Maka tanggapan Nabi Ibrahim ini satu kesilapan. Boleh jadi itulah maksud Nabi Ibrahim. Apapun wallahu a'lam. Cuma nak sebut Ibrahim mengaku di depan orang yang datang kepadanya, aku tak sanggup sebab aku pernah membuat kesilapan, kata Nabi Ibrahim. Begitulah orang akan berpindah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa nanti hadis. Baik, maka di sini Allah telah menyebut inni haramtul jannata alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku haramkan syurga kepada orang kafir. Maknanya hilanglah kelayakan Nabi Ibrahim untuk memberi syafaat kepada ayah. Keputusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah muktamad. Sebab tu kita ni kena jadi orang yang mengikut sunnah Nabi. Jangan terlewat memberi peringatan. Orang Melayu lewat kan? Orang Melayu lewat. Dah mati dah, baru suruh calon pergi melawat rumah dia. Tak munasabah, betul tak? Pelik kan? Bila mati berepuk calon lagi. Bayangkan kota Damansara 6 penjuru.
Nak boleh ke semaya-maya 6 calon mari. Allah. Lagu mana tuan? Terjejah tak si mati? Tak terjejah? Terjejas. Kalaulah PSM berjaya convince anaknya dan isterinya ngundi PSM, lagu mana si mati akan dikebumikan? Bukankah dia meninggalkan dunia dalam keadaan isteri dan anaknya melakukan durhaka kepada Allah Ta'ala? Terjejas. Sangat terjejas. Kerana jangan jelas dalam agama si mati akan disoal oleh Allah tentang anak dan isteri, kerana Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan main-main. Jangan kita ingat ini musim pilihan raya kita terima semua orang. Jangan ingat gitu. Dan pelik juga ngepeng rumah orang mati ni, kerana dia bercanggah dengan adab agama itu sendiri. Si mati bukan pengundi satu hal. Rugi tu dah, buang masa saja tu kan. Buat apa kita tengok dia mati lah. Kecuali pendokong pengundi hantu. Kan? Boleh jadi. Betul sungguh ada satu dekat lembah pantai. Beberapa nama ni flat 5 tingkat. Alamat dia tingkat ke-8. Dan betul tuan-tuan, hak tu tingkat ke-8. Boleh jadi tersilap cetak kan. Ni hak betul-betul berlaku. Taman Ihsan Pajaras. Rumah tu habis dah. Dan lepas pada tu kubur. Dan alamat orang ni atas kubur sungguh. Ni Taman Ihsan. Betul penghuni hantu. Baik tuan-tuan, saya nak sebut, keluarga si mati adalah sedang menanggung musibah. Munasabah dah orang mari sampai begitu sekali masih lagi untuk memaut hati keluarga dalam perkara yang kalau kita tengok tadi bercanggah dengan agama. Kalau mari dengan seruan Islam, alhamdulillah. Kalau mari dengan seruan bukan Islam, ini budaya yang tak betul, budaya yang tidak baik dan tidak harus berlaku, tuan-tuan. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena tengok. Maka hadirin, jangan kita tergolong di kalangan orang terlambat memberi nasihat. Kita mati baru start nak baca Yasin di perangai orang Melayu. Bila kambuh dah baru nak panggil, kambuh dalam kubur dah. Ya fulan bintu fulan. Apa panggil lepas kambuh? Boleh tak? Masa hidup dulu kenapa tak panggil? Tok bila hayya 'alas salah, mengapa dia lalu ke rumah orang tu, dia tak ketuk pintu? Tok bila panggil dah, dia pun lalu ketuklah pintu sekali lagi. Jom surat, dah panggil. Bila mati kamu siap dah. Orang ngecok-ngecok, cangkul kan. Bukan setakat kamu tanah dah. Dia panggil apa tu? Hunjam. Nak suruh kuat tanah tu. Betul tak? Cuah pula air atas tu. Ulama kata cuah air bukan nak merahmati si mati, nak suruh tanah tu jadi kejap. Kejap aku datang panggil. Apa kejap? Padat. Kan? Mana angin tak boleh nak kaih dah apa semua sekali. Tiba-tiba tu imam pun panggil. Mari semua duduk. Wahai fulan bintu fulan. Apa pergi panggil orang lepas kamu? Tuan-tuan, memanggil orang yang telah masuk ke rumah pun biadab. Betul kan? Quran sebut. Betul tak betul? Panggil orang bila masuk ke rumah, Allah siapa aja dalam Quran cukup 3 kali ya. Kalau dia tak keluar, hendaklah kamu pergi. Atau kamu panggil sekali pun dan dia keluar, idza qila lakum munfiru, Allah sebut kalau tuan rumah kata pergi, kamu kena pergi. Dan turun ayat yang khusus surah Al-Hujurat, bila sahabat panggil Nabi di sebalik dinding rumahnya, Allah turun menyatakan perbuatan mereka ini adalah kerana akal mereka tak cukup, kata Allah Ta'ala. Siapa tahap tu? Tiba-tiba tu imam pergi panggil orang dalam kubur, cukup tak akal? Kasar sikit punya. Ya. Boleh faham tak ni? Minta maaf tuan-tuan. Sebab lepas ni insya-Allah kita akan baca satu hadis muamalah Nabi sebelum pengebumian
jenazah. Lagu mana Nabi buat? Boleh tengok. Ini bukan soal Wahabi tak Wahabi, Salafi tak Salafi. Ini adalah soal Nabi mengajar itu. Jangan lambat. Lepas ke bumi, malam 2 hari lepas tu tahlil, baru baca pula dalil. Betul kan? Baik tuan-tuan. Tu imam pun duduk, dia pegang tasbih dia. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Habib. Lebih kurang 45 minit tu ada bahasa Melayu tak? Ada tak? Artinya audiens hak mari faham tak? Faham tak? Elizabeth orang lagi tak faham lah, dia mari kat majlis tahlil tu. Lagi tak faham. Kita ni hak mari faham ke tak? Tak faham. Artinya majlis ni ada manfaat duk orang hadir. Ada kok mana tak faham. Lagu mana kalau malam ni saya cakap Cina tuan-tuan. Tazkirah habis dalam bahasa Cina. Sebutlah qala Allah Taala, kemudian cakap Cina. Lagu mana agak-agak. Hak tu tak tahu lagu mana, kat mana nak takbir. Betul tak? Kat mana nak takbir tuan-tuan. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manfaat untuk kita. Jadi manfaat untuk siapa? Ada orang kata ayat-ayat itu adalah untuk si mati atas sebab tawasul. Kalau kita ngaji bab tawasul bukan lagu tu. Tawasul bukan amalan semasa tu. Betul kan? Tawasul ialah kebaikan kita yang lepas. Bertawasul kepada Allah. Itu pengajaran daripada peristiwa yang Nabi sebut 3 orang yang tersekat dalam gua. Itu cara dia. Bukan masa tu. Kalau kita merujuk kepada buku tahlil, setiap ayat yang ulama petik daripada Al-Quran, dia bukan sunnah Nabi, tapi ulama petik dan susun, dia adalah tazkirah untuk yang hadir. Boleh faham? Dia adalah tazkirah untuk yang hadir. Kalau nak baca Quran, baik baca suratul Baqarah sampai ke sudah, itu lebih afdal. Belum? Kalau kita niat nak baca Quran pada si mati, baik kita membaca satu surah secara kamilah, secara sempurna, itu lebih afdal. Bapa kita jangan ambil sekerat. Nak suruh nampak orang panggil berdaya saing dalam bentuk Islamik, TV pun tunjuk. Dan akhirnya kan, Ketua Menteri baru membacakan doa kepada seluruh exco-nya. Boleh faham tak? TV pun tunjukkan baca doa. Doa tu tak sebut langsung bab kerajaan baru kuenter. Faham tak ni? Sepatutnya orang baru pegang kuasa berdoa kepada Allah tentang kuasa yang dia pegang. Betul tak? Negeri yang dia perintah tak ada langsung. Hak adanya doa murah rezeki. Hak adanya Allah beri anak baik. Ini bukan doa menteri besar, ni doa tu iman. Doa menteri besar doa Nabi Ibrahim. Doa menteri besar ialah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi TV boleh tunjuk, oh hebatnya, betul kan? Hebatnya ada agama, betul kan? Ada agama. Memang semua ada agama. Betul tak betul? Kita faham? Kita orang Melayu, kita kena tengok balik makna-maknanya. Tuan-tuan balik cek tahlil dalam surah Yasin tu, yang orang buat dalam buku, cuba tengok sebab apa ulama petik ayat-ayat ni. Dia adalah tazkirah. Sebab tu dia bermula dengan potongan awal suratul Baqarah. Itu peringatan yang paling besar kepada setiap manusia, kerana Allah umum dalam ayat ni beberapa perkara. Pertama, Allah umum ulaika ala hudam mir rabbihim, sesungguhnya mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menjawab Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim.
17 kali sehari kita minta tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim. Lalu kita pun mengatakan kita bersama parti sosialis. Lagu mana? Lagu mana tuan-tuan? Sedangkan Allah sebut wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min huwa fil akhirati minal khasirin. Allah dan mereka menulis dengan jelas dalam risalah untuk kempen pilihan raya, kami parti sosialis ingin mengajak masyarakat kepada cara hidup sosialis. Bagaimana tuan-tuan? Mengapa lepas mati baru kita baca ayat ni? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Inilah jawab kepada Al-Fatihah yang kita baca sama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sosialis duduk kat mana? Tak berani jawab. Ni tak ada kaitan Kota Damansara ni. Contoh. Contoh. Duduk kat mana tuan-tuan? Jelas kan? Makanya kita lambat memberi tazkirah. Orang tu sudah bersemadi di alam barzakh baru dibaca ayat-ayat ni. Silap. Maka naklah kita menjadikan sunnah Nabi ini. Sunnah mana? Sunnah menyampaikan peringatan secara bersegera adalah suatu yang sepatutnya kita buat pada hari ini. Sebelum terlambat sampaikan peringatan, bimbang kita terlepas syafaat Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada waktu itu thumma yuqal, Nabi sebut, diseru pula kepadanya, ya Ibrahim ma tahta rijlaik, wahai Ibrahim, apakah yang berada di bawah kakimu? Masa tu Ibrahim dah panik dah, sebab Allah tak terima lagi rayuan dia. Lalu disuruh, wahai Ibrahim, apakah di bawah kakimu? Fayanzuru fa idza huwa bidhikhin multatikhin fayukhadhu biqawaimihi. Lalu tak kala dia tunduk tengok, di bawah kakinya seekor serigala yang sangat kotor dengan darahnya. Lalu dipegang kakinya, Nabi sebut, fayulqa finnar, dan dilempar ke dalam neraka Jahannam. Siapakah yang dimaksudkan dengan serigala yang sangat kotor ni? Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa ayah Nabi Ibrahim ditukarkan dengan serigala? Inilah janji Allah. Allah tak ada ayat tukhziyani yauma yub'atsun. Allah tidak akan menghinakan Nabi Ibrahim, maka Allah tukar rupa ayah dia, maka orang pun tak perasan bahawa serigala itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Walaupun demikian, ayahnya tetap ayahnya diazab di dalam neraka Jahannam wal iyad billah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, berkata ulama, pengajaran daripada hadis ini antara lain, sesiapa sahaja yang pernah bertelingkah di atas dunia kerana Allah Ta'ala, bertelingkah di atas urusan agama, Allah akan pertemukannya balik pada hari kiamat untuk melihat siapa yang betul, siapa yang salah. Untuk tengok balik siapa betul, siapa salah. Sebab tu kita ulang baca tiap-tiap minggu bagaimana Yasin menjawab sebahagiannya. Yang salah itu yang berdosa, yang betul tu ialah yang beriman. Walaupun di dunia dia hina, yang dosa tu dunia dia hebat. Sampai ayat kat mana? Surah Yasin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini ayat sangat jelas Allah sebut pada kita. Pada hari itu Allah kata wamtazul yauma. Hari ni cuba tengok perbezaan yang ketara.
Wahai orang-orang yang berdosa, tempat kamu ialah neraka, dan tempat mereka ialah di dalam syurga. Mereka ialah golongan sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dihina itu ialah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, itu adalah hadis yang kedua daripada buku kita ini tentang pertemuan Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar pada hari kiamat nanti. Kita akan sambung hadis yang baru yang diriwayatkan oleh Barra bin Hazib radhiyallahu anhu berkenaan dengan suatu kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sangat panjang, lebih kurang 6 muka surat. Kita akan tengok malam ni muqaddimah dia sahaja, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, iaitu perjalanan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bahawa kematian itu berlaku kepada setiap manusia dalam pelbagai cara. Kematian yang berlaku ini akan berlaku dalam pelbagai cara. Tuan-tuan, mati perkara jelas. Mati ni kalau tak mengajar pun semua orang percaya mati. Tetapi Allah Ta'ala tetap menegaskan supaya kita yakin bahawa mati ni bukan dia berlaku secara tabi'i. Mati adalah dimatikan. Sebab tu beza perkataan orang beriman dengan orang tidak beriman pada kematian. Orang beriman akan menyebut dia mati kerana dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, dia akan menyebut oleh kerana usianya telah tua dia meninggal dunia. Itu perbezaan. Maka Allah mengajar dalam Quran nak suruh kita yakin bahawa kita ni dimatikan. Kullu nafsin zaiqatul maut. Ni pun orang baca atas kubur juga pelik sungguh. Dia panggil orang tu hak mati dah baru dia ayat. Kan? Kullu nafsin zaiqatul maut. Dah berapa ayat memang tu mati sungguh dah. Patut rakyat atas surga, sepatut rakyat kepada ahli keluarga, sepatut rakyat kepada masyarakat. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain datang bertubi-tubi nak cerita tentang mati. Antaranya Allah sebut dalam Quran suratul Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayat ni jelas. Ada orang jatuh helikopter lepas tu dah mati. Tapi nak cerita trauma. Betul kan? Trauma. Sebab apa? Sebab nyaris mati. Betul kan? Orang panggil nyaris mati. Orang Melayu pula kata lepas gerah. Orang Kelantan panggil lepas gerah. Betul kan? Lepas gerah. Kau tak betul? Betul kan? Lepas gerah. Atau orang sebut nasib baik selisih malaikat 44. Masa mana dia bilang 44 malaikat dia selisih. Kan tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi oleh kerana manusia ni takut mati, Allah pun sebut Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan kematian yang kamu ingin lari daripadanya. Boleh jadi jatuh helikopter tak mati lagi. Boleh faham? Maknanya kemalangan tu agak ngeri tak mati. Boleh jadi mati dengan tanpa kemalangan. Kita nak lari daripadanya. Orang ni pernah buat kenyataan akhbar. Jangan banyak mengajar kanak-kanak tentang kematian. Betul ya? Kerana dia boleh menjejaskan pembangunan negara. Muncul tak mati. Betul tak? Tu kapal terbang tu pembangunan lah, helikopter hebat tu ya. Boleh jatuh dan jatuh. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tengok. Allah kata Muhammad ajar kepada mereka mati yang kamu ingin lari. Mulaqikum. Dia yang akan datang kepada kamu. Batu mari ayat lain Allah sebut ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Allah kata ainama takunu, di mana sahaja kamu berada. Di mana sahaja. Di tikar sembahyang,
di rumah, di tempat kerja, di medan perang, di mana-mana sahaja, kata Allah, yudrikumul maut, kamu pasti akan yudrikumul maut, kamu pasti akan merasai kematian itu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, kata Allah, walaupun kamu berselindung di dalam tempat perlindungan yang sangat kebal. Kalau kamu buat satu tempat perlindungan yang sangat kebal, di situ juga kamu akan mati. Ini Allah sebut. Dan Allah mari lagi ayat lain, kul, Allah sebut dalam Quran, Muhammad beritahu juga kepada mereka, yatawaffakum malakul maut, yang akan mematikan kamu adalah malakul maut alladzi wukkila bikum. Jadi jelaslah bahawa kita ni akan mati, cuma kita tak tahu lagu mana kita mati. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya daripada perkara gaib, Nabi tak cakap kau sekadar, Nabi memberitahu apa yang dia tahu. Hari ni orang cakap benda yang dia tak tahu. Kan? Pukul 6.30 kita telah pergi ke Putrajaya. 6.30 putusan dah keluar lagi. Borang 14 dah terbit lagi. Ada dah orang pergi ke Putrajaya. Sebab apa? Dia cakap benda dia tak tahu. Boleh faham? Dia cakap benda dia tak tahu. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah, Nabi dia tak cakap benda dia tak tahu, tetapi dia cakap apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu yang Allah khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tentang peristiwa kematian. Kita hanya tengok mati habis nyawa, golek mayat situ. Tetapi Nabi memberitahu pada kematian itu ada peristiwa. Nabi akan beritahu yang datang pada orang mati ni bukan calon dan wakil calon dan rombongan dia saja, tapi Nabi menyebut ada lagi perkara lain yang berlaku. Maka Barra bin Hazib menceritakan, bin Azib berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar fantahaina ilal qabri walamma yulhad. Katanya Barra, suatu masa kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas satu jenazah, maknanya mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar. Nabi ni dia bukan semayang-mayang saja, Nabi sendiri bawa ke kubur. Nah, kita okey ayat mayang-mayang betul tak? Lepas tu buat press statement. Ya. Betul tak tu? Kan? Sebab apa? Inilah tanda keprihatinan. Betul tak? Nabi prihatin, dia bawa pas kubur. Sebab apa? Nabi kata mendirikan solat jenazah pahalanya besar, dan siapa mengiringi jenazah ke kuburan, Allah akan gandakan pahala sebesar bukit Uhud. Allah. Dahsyat kan? Tapi hak ni yang kita tak buat. Betul tak tu? Hak ni yang kita tak buat pada hari ni, sebab kita sibuk dengan urusan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi bersama sahabat ini, kata Barra, fantahaina ilal qabri, lalu kami sampai di kubur, walamma yulhad, maka tak kala mayat itu dibawa ke kubur, walamma yulhad, sebelum ia diletakkan di liang lahatnya, maknanya sebelum dak bumi lagi lah, mayat ni dak letak lagi situ. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah, lalu kata Barra, Nabi pun duduk menghadap ke arah kiblah. Wajalasna haulahu, lalu kami pun duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok budaya kita pergi kubur ke mana? Serupa tak? Dah serupa betul kan? Dah serupa. Kalau kampung saya, sebelum mayat sampai kubur, amadah orang tu kubur, tapi semua dengan rokok di mulut kata. Cakap betul.
standby tuan-tuan. Ni masalah yang berlaku. Tagilah mana Kelantan, Terengganu serupa ya budaya. Betul tak? Kada dak mengaku. Betul tak? Kada serupa. Serupa ya. Budaya kubur ni orang Melayu serupa. Kita mari sini lagi teruk. Sebab apa? Anak dara si mati mari kat kubur seksi. Lagi teruk. Saya pernah hadir di kubur Batu Muda, ke bumi seorang jenazah. Tiba-tiba datang ahli keluarga dari kalangan si mati ni, yang perempuan, nya pakai kain belah duduk tepi kubur. Lagu mana tu? Pakai kain belah duduk tepi kubur. Lagu mana hak waktu turun mayat dalam kubur? Ini sangat membinasakan. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah melarang perempuan ke kubur kerana meratap. Tapi hari ini larangannya boleh jadi kekal kerana melakukan maksiat. Kubur ni tazkirah. Mati ni tazkirah. Kata Syekh Wajdi Ghanim, tidur juga tazkirah. Tapi kita dah tidur dah khabar lah. Betul tak? Kan khabar tidur. Ada tak orang bangun tidur, alhamdulillah dapat tazkirah. Tak ada tu dah. Kita sedar-sedar tidur, alhamdulillah habis dah. Habis dah. Dia sedar-sedar habis dah. Betul kan? Siapa tiang surat tu bekas betul belakang dia. Bukan sini lah, tempat lain. Tempat lain. Dah surat ada ekor, peluh. Peluh tu lekat. Tuan-tuan. Kalaulah polis cari anjing pengesan bawa confirm jumpa lalu. Jumpa lalu. Kesan tinggal. Ini masalah. Jadi tidur kata Syekh Wajdi Ghanim adalah tazkirah. Sebab tu sangat jelas makna ini apabila Nabi sebut bangkit kamu naklah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Baik tuan-tuan. Kita bawa motor, boleh faham? Kemudian dihimpit oleh lori, lalu kita ke tepi hampir dengan divider dan motor kita dah bergoyang. Kemudian entah macam mana selamat. Apa perasaan? Lega, tu kan? Lega, siap berhenti. Lepas perasaan lega. Mengapa bila kita bangun tidur tak ada perasaan? Sebab tidur itu ialah lepas gerah mati. Perasan ke tak? Sebab tu Nabi ajar alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mati tak ada lah. Kan kalau mati, saya goni hari ngundi kawan mati seorang. Hari ngundi. Dia nikah tapi tak boleh hidup sama sebab dia kerja dengan Petronas, kena pergi overseas. Bini dia pula KPLI. Posting jauh lalu duduk. Lepas tu kan undang-undang ni tak boleh mengandung 2 tahun. Betul kan? Derita hidup dia. Lalu akhirnya Allah takdir dia pun balik pada Vietnam, bawa alam yang sangat hebat, beli rumah baru, beli kereta baru, beli motor besar baru, dan boleh duduk dengan isteri, boleh beranak. Beranak baru ni. Semua baru lah tuan-tuan. Balik ngundi mati pagi hari ngundi. Tengok. Orang kata apa? Semua orang kata Allah muda-muda mati dah. Boleh faham? Maknanya orang akan rasa hilang nikmat. Supaya orang nak kemalangan tak diberhenti sekejap lepas angin. Sebab apa? Selamat. Mengapa kita bangun tidur tak ada perasaan ni? Sebab kita tidak melihat. Sebab tu Nabi ajar kita bangkit, sebutlah alhamdulillahilladzi hadana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mati kita takut sekali. Telah hidup kembali kita. Allah, sepatutnya kita berasa lega. Sebagai orang beriman boleh sembahyang subuh lagi. Sebagai orang beriman berjaya lagi untuk hadir ke pusat mengundi untuk membantu Islam. Kada. Kau tak berasa bangga. Tak rasa bangga. Habis takbir kuat. Pelik tu dah. Kita tak jawab benda-benda syurga ni, kita tak senyum, betul kan? Pelik kan? Orang Melayu ni cerita neraka pun dia sengih. Cerita syurga dia diam.
Boleh faham? Dia diam. Macam dia tengok manifesto 20 liter air. Boleh faham? Dia dengar berita syurga tu macam dia tengok manifesto 20 liter air. Gitu saja tuan-tuan. Allah. Tak betul. Para sahabat bila mendengar syurga mereka akan mengukir senyuman. Bila mendengar berita neraka mereka akan menangis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mendengar berita kemenangan mereka melaungkan takbir. Itu adalah adab. Tapi hari ini tak. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka mati ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku, dan sebelum orang ni dikebumikan Nabi duduk bersama dengan sahabatnya menghadap kiblat dekat dengan kubur tadi. Kita mari kubur macam-macam pasal yang kita buat. Lalu kata Barra, wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Masa kami duduk tu, ni cerita ni pengalaman orang duduk tepi kubur. Lagu mana perasaan? Ada perasaan betul tak? Nak kubur-kubur ni jauh hujung sub dalam kampung, tepi bukit pula. Kebumikan pula pukul 8.30 malam pas mayang Isya. Lagu mana? Sini tak ada tu kan. Kampung saya memang banyak orang kebumi malam. Satu tu kubur, ada sahabat kami mati, dia pun gali kubur petang dekat dengan maghrib. Dia gali-gali kubur hak lama ni tak batu kat mana. Tahu kampung kan, jenis bukan macam sini. Kubur tu cukup dah kedalamannya 7 kaki dalam. Kemudian dia scoop, orang panggil scoop, cangkul yang betul tu kan. Cak betul. Cak betul. Dia hunjam sekali kena khanda hak lama dah mati. Golek tu bit kepala, apa berlaku? 7 kaki tu lepas naik. Dahsyat ni kisah benar tuan-tuan. Ni kisah benar. Kampung Bangor Stew, Terengganu. Lepas naik. Kan? Lepas naik dahsyat. Maknanya kalulah pihak majlis sukan negara tengok layak masuk lompat tinggi. Sebab apa? Lompat tanpa momentum. Dahsyat kan? Duk bawah nak lompat, lepas naik atas. Kan? Kira apa? Korok 3 leg. Tuan-tuan. Jadi sebab tu orang kata kubur ni seram. Betul tak betul? Seram. Baik, lagu mana sahabat bila duduk kubur? Dia kata wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Masa kami duduk bersama Nabi, seolah-olah di atas kepala kami banyak burung. Tapi kalau lenggak ada tak burung? Tak ada. Allah. Ini Nabi cerita ni oleh Barra bin Azib. Kami duduk, kami berasa ada burung atas kepala. Kita orang Melayu panas sejuk kan? Panas sejuk. Sebab apa? Sebelah kubur Datuk Mazlan. Dia kata panas sejuk. Ini masalah tuan-tuan. Ini tak betul, ini khurafat. Yang betul ialah kita masa tu mesti banyak bermuhasabah. Sehingga sahabat ni berasa ada burung atas kepala. Wa fi yadihi udun, dan masa tu di tangan Nabi terdapat sebatang kayu yang kutu fil ard, dan Nabi ketuk-ketuk atas tanah. Nabi duduk, kami berasa macam ada burung. Nabi pula ada kayu tangan, Nabi ketuk atas tanah. Faja'ala yanzuru ila sama, kemudian Nabi pun akan tengok langit. Nabi duduk ni, Nabi tengok atas. Wa yanzuru ilal ard, dan Nabi tunduk semula ke bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu thalathan. Kami tengok, dia kata Nabi buat pula, Nabi angkat mata dia, dan Nabi tengok atas, Nabi tundukkan mata dia 3 kali Nabi buat. Faqala, lalu Nabi bersabda, ista'idhu billahi min azabil qabri marratain aw thalathan, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri thalathan. Lalu kata Barra, Nabi pun ajar kami, Nabi perintah, bukan ajar tak, Nabi perintah, ista'idhu billahi min azabil qabri.
Nabi kata, kalian pohonglah dengan Allah perlindungan daripada azab kubur 2 atau 3 kali. Lalu Nabi ajar dia menyebut, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri salasan, sebanyak 3 kali. Kita pergi kubur sebut dah ni? Dah. Ni mukaddimah untuk hadis yang ketiga pada malam ni tentang perjalanan mati. Jadi kita tengok sini berapa perkara macam tak serupa kita buat. Betul kan? Kita pergi tepi kubur, kita kosong jiwa kita. Kosong. Pergi tepi kubur, oh tak mundi dia. Tu dia buat tu dah. Betul ni orang duduk urus jenazah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ani pula mari Allah tak padan dia banyak bayar pitih buat beli dek. Buat beli dek. Tapi tak ada mengundi. Cerita mengundi apa ni? Dacing. Allah. Tepi kubur. Lagu mana malaikat nak mari kejap lagi? Kerana perbincangan tentang perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibawa ke tepi kubur. Wal iyadzubillah. Nabi ajar bila duduk tepi kubur, ucaplah a'udzubika min, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Sebab apa? Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah baca satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang azab kubur. Ada 2 perkara Nabi sebut. Apabila seorang tu beriman tapi melakukan maksiat, kuburnya akan bertukar menjadi sempit sehingga dihimpit sehingga bersilang tulang rusuk. Ingat lagi ya? Hadis kita baca dulu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mengutuskan seekor ular di dalam kubur tersebut. Kalaulah ular itu menyembur bisanya ke atas dunia, maka tidak akan tumbuh sepohong pokok pun sehingga berlaku kiamat. Allah, dahsyatnya bisa ular tersebut. Lalu kata Nabi, fayanhashnahu wa yakhdishnahu, maka ular itu akan mematuk-matuknya sampailah berlakunya kiamat. Kalau mati hari ni sampai berlaku kiamat. Kalau mati dulu sampai berlaku kiamat. Sebab itulah Nabi mari sebut perkara pertama, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Ini perintah Nabi. Bila kita duduk tepi kubur, mohonlah perlindungan Allah daripada azab kubur. Ini adab hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam perjumpaan akan datang dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat apakah yang ditahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa kematian. Saya akan terlibat, tuan-tuan semua akan terlibat dengan kematian. Berdoalah agar kematian kita dengan husnul khatimah dan kita akan diampunkan segala dosa dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.